Berita baik yang disampaikan oleh Lukas. Lukas 1. Tuan Theophilus yang terhormat, banyak orang telah berusaha membuat laporan tentang peristiwa yang berlaku di kalangan kami. Mereka menulis sesuai dengan apa yang diceritakan kepada kami oleh mereka yang menyaksikan peristiwa itu dari permulaan dan kemudian mengisytihar berita itu. Tetapi sekarang, Tuan Theophilus yang terhormat, saya sendiri telah menyelidiki semua peristiwa itu dari permulaannya. Maka ada baiknya saya juga menulis satu laporan yang teratur untuk Tuan. Saya berbuat demikian supaya Tuan dapat tahu dengan selengkapnya bahawa apa yang telah diajarkan kepada Tuan memang benar. Ketika Herodes menjadi raja negeri Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria. Dia termasuk golongan Imam Abia. Isterinya bernama Elizabeth dan dia juga keturunan imam. Kehidupan suami isteri itu menyenangkan hati Allah. Mereka mentaati semua hukum dan perintah Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak kerana Elizabeth mandul dan kedua-duanya sudah lanjut usia. Pada suatu hari, Zakaria dan rakan-rakan segolongannya mendapat giliran untuk bertugas di rumah Tuhan. Seperti biasa, para imam membuang undi dan Zakaria terpilih untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan membakar kemenyan di atas mazbah. Sementara upacara pembakaran kemenyan berlangsung, orang ramai berdoa di luar. Pada waktu itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Malaikat itu berdiri di sebelah kanan mazbah tempat membakar kemenyan. Ketika Zakaria nampak malaikat itu, dia cemas dan takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut Zakaria. Allah sudah mendengar doamu. Isterimu, Elizabeth, akan melahirkan seorang anak lelaki. Hendaklah engkau menamakan dia Yohanes. Engkau akan sangat bersukacita dan bergembira, dan banyak orang akan bersukacita apabila dia dilahirkan. Dia akan menjadi orang besar di sisi Tuhan. Dia tidak boleh minum wain atau minuman keras. Sejak di dalam rahim ibunya, dia akan dikuasai oleh Roh Allah. Dia akan memimpin banyak orang Israel kembali kepada Tuhan, Allah mereka. Dia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Elia. Dia akan mendamaikan bapa dengan anak, serta memimpin orang yang tidak taat kembali ke jalan fikiran yang benar. Dia juga akan mempersiapkan suatu umat untuk Tuhan." Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku boleh tahu bahawa perkara ini akan berlaku? Aku sudah tua dan isteriku pun sudah tua." Malaikat itu menjawab, "Aku ini Gabriel yang sentiasa siap melakukan suruhan Allah. Dia sendiri mengutus aku kepadamu supaya menyampaikan berita baik ini. Apa yang aku katakan akan berlaku pada waktunya. Tetapi kerana engkau tidak percaya, engkau akan menjadi bisu sehingga apa yang aku katakan berlaku." Sementara itu, orang ramai sedang menantikan Zakaria. Mereka hairan kerana dia begitu lama di dalam rumah Tuhan. Ketika Zakaria keluar, dia tidak dapat bercakap kepada mereka. Dia memberikan isyarat dengan tangan kerana dia bisu. Lalu, orang di situ tahu bahawa Zakaria sudah nampak satu penglihatan dalam rumah Tuhan. Setelah habis masa Zakaria bertugas di rumah Tuhan, dia pulang ke rumah. Tidak lama kemudian, Elizabeth, isterinya mengandung dan dia tidak keluar dari rumah selama 5 bulan. Elizabeth berkata, "Akhirnya, Tuhan menolong aku. Dia telah menghapus keaibanku." Setelah Elizabeth mengandung 6 bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel ke Nazaret, sebuah kota di negeri Galilea. Gabriel membawa berita untuk seorang gadis bernama Maria. Dia telah bertunang dengan seorang lelaki bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam sejahtera, hai engkau yang sangat diberkati oleh Tuhan.
Tuhan menyertai engkau. Maria gelisah mendengar kata-kata malaikat itu dan dia tertanya-tanya tentang makna salam itu. Malaikat itu berkata kepadanya, Janganlah takut Maria, kerana Allah berkenan kepada engkau. Engkau akan mengandung, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan menjadikan dia raja seperti Daud, nenek moyangnya. Dia akan memerintah sebagai raja keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Maria berkata kepada malaikat itu, Aku masih dara. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Malaikat itu menjawab, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu disebut suci, anak Allah. Ketahuilah sanakmu, Elisabet yang dikatakan mandul, sudah mengandung 6 bulan, walaupun umurnya sudah lanjut. Bagi Allah, tiada perkara yang mustahil. Maria berkata, Aku hamba Tuhan. Biarlah berlaku kepadaku seperti yang engkau katakan. Lalu, malaikat itu meninggalkan Maria. Tidak lama kemudian, Maria segera berangkat ke sebuah kota di Yudea, di kawasan pergunungan. Dia pergi ke rumah Zakaria, lalu memberikan salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya bergerak. Elisabet dikuasai oleh Roh Allah. Lalu dia berseru, Berbahagialah kamu antara semua wanita. Berbahagialah anak yang akan kamu lahirkan itu. Mengapakah penghormatan yang sebesar ini diberikan kepadaku, sehingga ibu Tuhanku datang melewat aku? Sepahit saja aku mendengar salammu, anak dalam kandunganku bergerak kerana bersukacita. Alangkah bahagianya kamu kerana percaya bahawa apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu akan berlaku. Maria berkata, Hatiku menyanjung Tuhan. Jiwaku bersukacita kerana Allah, penyelamatku. Dia ingat akan daku, hambanya yang hina. Mulai sekarang, semua orang akan mengatakan, Aku berbahagia kerana Allah Maha Kuasa sudah melakukan perkara yang besar untukku. Sucilah namanya. Dia merahmati orang yang menghormatinya, keturunan demi keturunan. Dengan tangannya yang berkuasa, dia mencerai-beraikan mereka yang sombong dan mengacaukan rancangan mereka. Dia menurunkan raja dari takhta, lalu meninggikan orang hina. Dia memuaskan orang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang kaya diusirnya sehingga pergi dengan berhampa tangan. Dia menepati janjinya kepada nenek moyang kita. Dia datang untuk menyelamatkan Israel hambanya. Dia tidak lupa merahmati Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Maria tinggal dengan Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu pulang ke rumah. Apabila tiba masanya Elisabet bersalin, dia melahirkan seorang anak lelaki. Semua jiran dan sanak saudaranya mendengar betapa baiknya Tuhan terhadap Elisabet dan mereka ikut bersukacita dengan dia. Setelah bayi itu berumur 8 hari, mereka datang untuk menyunat dia. Mereka hendak menamakan bayi itu Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, dia harus dinamakan Yohanes. Mereka berkata kepadanya, Tetapi tidak seorang pun antara sanak saudaramu bernama begitu. Lalu dengan isyarat, mereka bertanya kepada bapa bayi itu nama yang hendak diberikan kepada anaknya. Zakaria meminta sebuah papan tulis, lalu menulis, namanya Yohanes. Mereka semua hairan.
Pada masa itu juga, Zakaria dapat bercakap semula, lalu mula memuji-muji Allah. Semua jirannya ketakutan dan berita ini tersebar ke seluruh pergunungan Yudea. Semua orang yang mendengar perkara itu berkata dalam hati, anak ini tentu akan menjadi orang besar. Mereka berkata demikian kerana nyata sekali kuasa Tuhan menyertainya. Zakaria, bapa Yohanes, dikuasai oleh Roh Allah, lalu menyampaikan berita daripada Allah. Dia berkata, marilah kita memuji Tuhan, Allah bangsa Israel. Dia sudah datang untuk menyelamatkan umatnya dan membebaskan mereka. Dia mengurniai kita penyelamat yang berkuasa, seorang keturunan Daud, hambanya. Dahulu kala melalui nabi-nabi yang dipilihnya, Tuhan telah berjanji akan menyelamatkan kita daripada musuh dan daripada kuasa orang yang membenci kita. Dia berjanji akan merahmati nenek moyang kita, serta ingat akan janjinya yang suci itu. Dia bersumpah kepada nenek moyang kita Abraham dan berjanji akan menyelamatkan kita daripada musuh, serta membolehkan kita mengabdikan diri kepadanya tanpa takut, supaya kita menjadi suci dan menyenangkan hatinya sepanjang hidup kita. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Engkau diutus terlebih dahulu daripada Tuhan supaya merintis jalan untuknya, supaya memberitahu umatnya bahawa mereka akan diselamatkan apabila Allah mengampunkan dosa mereka. Allah kita pengasih dan penyayang. Bagi menyelamatkan kita, Dia akan datang bagaikan fajar terang yang menyinari semua orang yang hidup dalam kegelapan dan di bawah bayang maut. Dia akan memimpin kita ke jalan yang menuju kedamaian. Anak Zakaria membesar dan semakin kuat kerohaniannya. Dia tinggal di padang gurun sehingga tiba masanya dia menampilkan diri kepada umat Israel.